Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada pelajar bagaimana kita nak menulis beberapa formula kimia, dan pelajar-pelajar boleh praktis bersama-sama dengan saya. Dan jadual, kita akan tunjukkan satu jadual kepada pelajar tentang beberapa ion yang selalu ditanya, dan ion-ion ini terdiri daripada ion positif dan ion negatif, dan kita akan cuba buat formula kimia yang melibatkan ion-ion positif, iaitu di kolom yang pertama sekali, kolom hidrogen, lithium, natrium ion dan seterusnya, dan di bahagian atasnya pula adalah ion-ion negatif. Okey, jadi sebagai contoh, untuk ion klorida kita akan tindak balaskan, kita akan gabungkan ion negatif dan ion positif untuk ion hidrogen klorida dan membentuk, kalau kita lihat, ion hidrogen dan ion klorida ini adalah ion yang bercharge positif, satu positif dan satu negatif, iaitu charge mereka adalah setara, maka formula yang terbentuk antara mereka adalah formula HCl. Okey, jadi formula yang kita akan tulis dalam kotak ini adalah HCl. Okey, jadi kita boleh teruskan, pelajar-pelajar boleh praktis, pause video ini dan cuba buat sehingga semua formula untuk yang ion positif bertindak balas ataupun bergabung dengan ion negatif klorida. Okey, seterusnya untuk ion lithium dan klorida sama juga, cuma kita ubah simbol, dapat LiCl. Okay, oleh kerana natrium juga ion positif, sama seperti lithium dan hidrogen, maka formula yang terbentuk adalah NaCl. Begitu juga dengan K+. Okay, dan NH4+ adalah sejenis ion polyatom. Kita namakannya sebagai ion amonium. Walaupun nampak macam complicated, NH4, tetapi formula yang terbentuk adalah sama seperti ion-ion kita buat sebelum ni, kerana nisbah charge antara mereka adalah setara, positif dan negatif. Maka formula yang terbentuk adalah, kita hanya tulis semula dan gabungkan kedua-dua formula ion positif dan negatif itu membentuk sebatian ionik NH4Cl. Okey, jadi itu adalah formula yang terbentuk di antara NH4 plus dan Cl membentuk ion amonium klorida. Jadi ion-ion yang terbentuk ini adalah semuanya setara positif dan negatifnya, iaitu positif 1 dan negatif 1. Maka kita tulis semula sahaja, gabungkan semula sahaja supaya membentuk satu formula sebatian ionik. Okey, kemudian apabila kita lihat seterusnya selepas NH4, kita ada satu ion kalsium Ca2+. Okey, di sini charge positif sudah berubah menjadi 2 positif untuk bertindak balas dengan ion klorida. Untuk bergabung dengan ion klorida Cl-, maka ion klorida perlulah sebanyak 2 ion supaya charge antara positif 2 ini setara dengan 2 negatif. Okey, jadi bila pembentukan sebatian berlaku, 2 elektron daripada kalsium ini diberikan kepada setiap satu atom klorin membentuk ion klorida. Maka formula yang terbentuk antara mereka adalah Cl2. Okey, so kita akan tuliskan formula untuk kalsium dan klorida, iaitu CaCl2. Okey, oleh kerana magnesium juga sama seperti kalsium, iaitu bercharge 2 positif, maka formula yang terbentuk antara magnesium dan klorida, hendaklah kita dapatkan 2 ion klorida untuk
bergabung dengan satu ion magnesium membentuk ion magnesium klorida. Maka formula yang terbentuk adalah MgCl2. Okay, jika pelajar lihat, seterusnya aluminium bercas 3 positif, Al3 positif, maka ion klorida seperti biasa bercas negatif. Oleh itu, untuk membentuk sebatan ion antara ion aluminium dan ion klorida, kita perlukan 3 ion klorida untuk mendapatkan elektron daripada satu atom aluminium. Maka atom aluminium dapat menjadi ion 3 positif dan ion klorida menjadi Cl negatif sebanyak 3 ion klorida. Jadi formulanya adalah AlCl3 seperti itu. Okay, mungkin pelajar di sekolah mempelajarinya dengan cara menyilangkan bekali kepada ion, charge ion itu, maka dia akan jadi Al3 positif Cl minus. Maka kita dapatkan formula seperti itu. Boleh juga mana-mana cara pun boleh, sama ada pelajar silangkan atau pelajar fikirkan dari segi berapakah bilangan charge masing-masing diperlukan untuk setarakan charge anion dan cation. Okey. Kemudiannya kita nak tulis formula untuk kuprum 2 positif dan klorida negatif. Formulanya CuCl2 seperti kalsium dan magnesium. Zinc Cl2 dan ferrum Cl2. Dan apabila ada 3, maka kita dapat ferrum Cl3. Okey, seperti yang pelajar tahu, seperti aluminium tadi, maka kita perlukan Fe 3 positif, Cl negatif, maka kita perlukan 3 Cl. Maka terbentuklah FeCl3. Mengapa terdapat 3 klorida? Kerana ferrum bercas 3 positif, maka kita perlukan 3 negatif. Setiap satunya dari 3 negatif, setiap satu diberikan oleh ion klorida, maka 3 ion klorida diperlukan. Lagi Sn 2 positif, Cl negatif, maka kita perlukan 2 Cl. Okey, dan oleh kerana argentum bercas positif, Cl negatif, maka kita hanya perlukan AgCl. Baiklah, itu adalah untuk ion klorida. Jadi kita tengok pula untuk ion nitrat. Nitrat adalah sejenis ion polyatom. Okey, untuk yang pertama kita nak buat untuk asid nitrik. Dan juga ion nitrat.
Okey, jadi kita akan bentuk ion HNO3. Lithium dan nitrat LiNO3. Natrium dan nitrat NaNO3. Kita tak perlu silangkan charge sebab charge positif dan negatif itu sudah setara. KNO3 dan NH4 NO3. Okey, apabila charge 2 positif, maka charge Ca2+ dan NO3 bermaksud kita perlukan 2 ion nitrat untuk memenuhi charge 2 positif pada kalsium. 1 nitrat tidak memadai kerana 1 nitrat hanya bercharge 1 negatif. Jadi kita perlukan 2 charge negatif untuk satisfy kalsium yang mempunyai 2 charge positif. Dan pelajar-pelajar lihat, saya telah letakkan kurungan untuk nitrat kerana kita ada dua nitrat, 2 ion nitrat. Kita ada 2 ion nitrat, maka kita kena kurungkan nitrat tersebut. Jadi kalau pelajar buatkan bilangan charge yang bilangan ion yang diperlukan untuk setarakan charge seperti yang saya tunjukkan ini, maka lebih jelas kalau kita nak buat kurungan tu. Kalau tidak, kita silangkan, pelajar akan keliru silangkan sebab nombor tu sudah jadi pelik. Kalau Ca2+ NNO3-, pelajar silangkan. Bila pelajar silangkan, maka Ca1 NO3, ada pelajar yang sudah confused di mana nak letakkan 2. Pelajar sudah confused di mana nak letakkan 2 ini kerana pelajar tidak sedar bahawa nitrat yang diperlukan adalah 2, maka kita kurungkan 2 itu. Kurungkan nitrat tu supaya jadi nitrat tu ditunjukkan sebanyak 2. Okay, jadi kalsium, magnesium, untuk semua ion yang bercharge 2 positif, maka mereka akan mempunyai template yang sama, bentuk yang sama dengan kalsium nitrat. Okey. Okay, jadi untuk yang bercharge 3 positif, maka nitrat, kita perlukan nitrat sebanyak 3 supaya boleh memenuhi charge ion sebanyak 3 positif, maka nitrat pun perlu jadi 3. Perlu ada 3. Okay, samalah juga dengan ferrum, bentuk yang sama sebab ferrum juga bercharge 3 positif. Okay, jadi untuk argentum, sebab charge-nya setara, maka memadai 1 argentum dan 1 ion nitrat. Maka sudah melengkapi satu sama lain dengan sebanyak 1 masing-masing 1. Okey, itu adalah untuk nitrat. Jadi sekarang kita tengok pula untuk sulfat. Okey, sulfat yang pertama adalah antara hidrogen ion dan ion sulfat. Jadi kita ada ion hidrogen dan ion sulfat.
Jadi pelajar tengok sekarang ni sulfat tu ada charge 2 negatif, tetapi ion hidrogen hanya 1 positif. Jadi 1 ion hidrogen tak cukup, kita perlukan 2 ion hidrogen. Jadi formula yang terbentuk adalah H2SO4. Okey, ini adalah kes yang sama untuk semua ion bercharge positif. Apabila kita gabungkan dengan ion sulfat, maka kita akan dapat sama bentuk macam H2SO4 tadi. Okey. Tetapi apabila pelajar berhadapan dengan ion polyatom amonium, bentuk yang sama tetapi memandangkan amonium itu ion polyatom, jadi kita kena hati-hati meletakkan kurungan. Pastikan kurungan tu diletakkan sebab kita ada 2 ion amonium. Kita perlukan 2 ion amonium seperti mana kita tunjukkan pada formula-formula tadi. Kita ada 2 ion positif, maka amonium pun perlu ada 2 ion. Bila amonium ada 2 ion, maka kita kena buat NH4 kurungkan 2 dan SO4. Kurungan ini perlu kerana ada NH4 tu dia ada nombor kat bawah tu, supaya tak keliru kita buat kurungan. Dia kita buat kurungan, dan nombor 2 ini bermaksud NH4 ion tu ada 2. Okey. Okey, seterusnya adalah ion kalsium. Sekarang kita sudah ada charge yang setara. Kerana ion kalsium bercharge 2 negatif dan sulfat juga bercharge 2 negatif. Jadi jika sudah setara, maka kita tidak perlu menyilangkan nombor. Kita cuma tulis balik saja, memadai 1 ion kalsium dan 1 ion sulfat untuk membentuk formula sebatan ion yang berkenaan. Okey, ini untuk semua ion 2 positif bentuknya sama dengan kalsium sulfat. Setiap ion itu bertindak atau bergabung dengan 1:1. Okey. Dan yang terakhir itu argentum sulfat. Argentum sulfat, kita ada Ag plus SO4 2 minus. So formulanya adalah kita perlukan 2 Ag kerana sulfat mempunyai charge 2 negatif. Maka Ag charge positif saja, jadi formulanya Ag 2. Kita perlukan 2 kerana charge sulfat adalah sebanyak 2. Okey, untuk charge 3 yang lain, satu lagi ferrum sulfat. Okey, untuk apa lagi kita tinggal? Aluminium. Jadi aluminium 3 positif, sulfat 2 negatif. Okey, so kalau macam ni, macam mana kita nak buat formula? Yang mudahnya kita silangkan. Bila jadi macam ni, kita silangkan lebih mudah. Tapi jika pelajar tak silangkan pun, jika pelajar cuba setarakan charge, pelajar boleh ikut langkah macam ni, iaitu oleh kerana sulfat ini kurang charge-nya, iaitu 2 berbanding dengan aluminium 3 positif, jadi kita tambahkan pada sulfat. Tetapi bila kita tambah pada sulfat, charge pada ion negatif sudah jadi 4. Sedangkan aluminium 3 positif sahaja, jadi aluminium pula yang kurang. Jadi kita tambah balik aluminium. Dan bila kita tambah aluminium, sulfat pula kurang, maka sulfat kita tambah lagi supaya jadi setara. Sekarang kita dah dapat setara. Kita dah dapat setara, iaitu 6 dan
6. Maka kalau begitu, formula aluminium sulfat adalah Al2SO4 3. Al2SO4 3. Okey, begitu juga dengan, jangan lupa letak kurungannya. Okey, begitu juga dengan ferrum 3, ferrum 2, kurungan SO4 3. Okey. Okey, jika pelajar tengok ada banyak formula yang kita kena buat, tetapi dalam bukanlah semua ini akan ditanya, dan kebanyakannya adalah untuk kita berlatih supaya kita faham bagaimana menulis formula kimia. Jadi pelajar jangan risau kerana insya-Allah bukan semualah yang akan formula-formula ni akan wujud dalam kertas peperiksaan. Tetapi dia banyak dekat sini sebab kita nak berlatih menulis. Okey, seterusnya dengan ion hidroksida. Okey pelajar, yang pertama sekali adalah hidrogen dan hidroksida H+ dan OH-. Ini bukanlah terbentuknya sebatian ion antara H dan OH, tetapi lebih kepada nak menggambarkan bahawa H dan OH ini sebenarnya adalah sebahagian daripada molekul air. Molekul air apabila ianya bercerai, dia akan menghasilkan H+ dan OH-. Apabila dia dipisahkan oleh beberapa tindak balas lah. Dan okey, jadi H+ dan OH- ni kita tinggalkanlah dulu, tinggalkan dahulu, kerana ia bukannya formula yang biasa kita tulis untuk menunjukkan bagaimana sebatian ion terbentuk, kerana ianya bukan sebatian ion, ia adalah sebatian kovalen. Jadi tiada sebatian yang terbentuk antara ion hidrogen dan ion OH-. Namun begitu, pelajar harus faham bahawa molekul air H2O, kita selalu tengok H2O tu dalam bentuk H+ dan OH-. Okey. Okey, yang kemudiannya adalah Li+, Li+ dan OH. Okay, ini formulanya adalah LiOH. Jadi untuk semua ion positif, dia akan mempunyai formula dengan bentuk yang sama dengan LiOH. Okey. Seterusnya untuk yang kalsium Ca2+, OH-. Jadi macam biasa, kita dapati bahawa kalsium bercharge 2 positif, sedangkan OH charge 1 negatif, maka kita perlukan 2 OH supaya charge-nya menjadi setara dengan kalsium. Formulanya adalah Ca kurungan OH2. Jadi saya harap pelajar faham mengapa kita kurungkan OH tu, sebab OH ada 2. OH ada 2, bukan H ada 2. Setengah pelajar yang cuba membuat kaedah silang, kat sini dia terperangkap. Pelajar yang buat kaedah silang, dia buat CaOH2. Sebab apa dia silangkan letak sini? Maka ini adalah formula sebatian yang salah, formula sebatian yang salah. Kenapa salah? Kerana H sahaja yang 2, sedangkan O 1. O ni 1. Padahal yang sebenar-benarnya adalah kita ada 2 OH, kita ada 2 OH, maka kurungkan OH tu dengan letak 2 kat luarnya.
Okey, begitu juga dengan magnesium, sama saja bentuk sebab dia juga charge 2 positif sama dengan kalsium dan lain yang bercharge 2 positif. Krom 2 positif, zinc 2 positif. Okey. Itu adalah yang bercharge 2 positif. Kemudian yang bercharge 3 negatif. Macam tu juga, cuma kita tukar nombor lah. Kita tukar nombor. Kalau aluminium 3 positif, OH negatif, so kita perlukan 3 OH. Maka formula kita AlOH 3. Okey, dan ferrum pun sama macam aluminium, ferrum 3. Okey. Itu adalah untuk OH. Kemudian kalau karbonat, okey, hidrogen dan karbonat, maka kita akan dapat H2CO3. Kenapa H2? Sebab ini bercharge 2 negatif, karbonat bercharge 2 negatif, maka kita perlukan 2 hidrogen ion untuk setarakan charge. Positif 2, sini pun negatif 2, maka formulanya H2CO3. Okey, mana-mana yang bercharge positif akan mempunyai bentuk yang sama seperti mana hidrogen H2CO3 tadi. Okey, saya harap Fauzan faham mengapa NH4 ini kita kurungkan, kerana kita nak letak 2 kat sini kan. Kita nak letak 2 kat situ, maka kita kurungkan sebab amonium ada 2. Amonium ada 2. Mengapa amonium ada 2? Kerana amonium ini akan bergabung dengan karbonat. Karbonat bercharge 2 negatif, kita perlukan 2 amonium. Kerana itu kita ada formula NH4 2. NH4 2 CO3. Okey, seterusnya yang bawah sekali tu argentum. Kita ada 2 argentum Ag2CO3. Okey, ini semua adalah yang bercharge, ion positif bercharge 1 apabila berjumpa dengan ion karbonat CO3 2 minus. Okey, untuk yang lain-lain ion positif bercharge 2 positif. Contohnya kalsium. Okey, kerana kalsium charge 2 positif, karbonat juga bercharge 2 negatif, maka no big deal, just 1:1 lah memadai. Okey, zinc CO3, Fe CO3. Okey, yang bercharge aluminium pula.
Jadi formulanya akan jadi Al 2 CO3 3. Okey, dan sama juga dengan ferrum. Okey, jadi pelajar, itu adalah untuk ion karbonat. Dan jika pelajar tengok pada bromida, bromida ini sama sahaja seperti klorida, ya, sama macam klorida. Maka formula-formula yang akan terbentuk mempunyai bentuk yang sama seperti mana kolom klorida yang kita buat tadi, ya, akan mempunyai bentuk yang sama. Dan pelajar boleh perhatikan, kita akan ada bentuk yang sama, cuma kita ubah sahaja Cl jadi Br. Sebab apa sama? Sebab mereka mempunyai charge yang sama, antara positif dan negatif tu sama je macam klorida tadi, dan logam-logam yang berkenaan lah. Okey, walaupun dalam exam jarang ditanya sebatian bromida, jarang keluar dalam soalan tentang sebatian bromida, sebatian ion bromida, tetapi latihan ini sekadar untuk pelajar praktis lah. Pelajar praktis bagaimana nak tulis persamaan. Minta maaf, bagaimana nak tulis formula kimia. Okey, sedikit kebetulan. Okey. Itu adalah untuk ion bromida. Dan ion oksida, tengok untuk ion oksida pula. Harap pelajar faham mengapa saya letak dengan jawapan yang macam ni, kerana ini adalah kolom terakhir. Okey, kalau ada formula-formula yang pelik-pelik, ini kerana kita berlatih untuk menulis formula sahaja. Tak semestinya sebatian-sebatian ini wujud secara praktisnya dalam soalan peperiksaan kamu. Okey, itu adalah formula-formula sebatian yang kita boleh praktis lah. Pelajar-pelajar boleh screenshot masa borang video masa minit keberapa tadi yang borangnya kosong, yang jadual ini kosong, dan boleh berlatih tulis formula ni sampai cekap.
Jadi setiap kali pelajar ulang latih to be menulis formula ini, sila semak jawapan dengan skema di depan ni yang saya bagi sekarang ni. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Ini adalah latihan untuk menulis formula. Diharap pelajar boleh memanfaatkan video ini untuk menulis formula. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.